perkataan al-khala'a. Al-khala' ni dia dalam Arab dia ada beza no. Dia ada satu namanya al-khala', satu lagi namanya hammam. Boleh kita terjemah dalam bahasa kampung kita bagi senang faham ni. Khala' ni bilik air. Yang kalau orang kampung panggil bilik air. Kalau hammam jamban. Boleh faham tu, dua benda yang berbeza kan. Kalau bilik air ni ada pancung air, ada kolah, tu panggil bilik air. Kalau jamban, bahasa kasar jamban, tapi tak apalah. Yang tu kita, kalau jamban ni ada apa? Ada mangkuk tu. Betul? Yang ni kena faham. Kalau masuk dalam bilik air, kita boleh sebut nama Allah dalam bilik air. Kita boleh baca doa dalam bilik air. Kita boleh sebut Allah dalam bilik air. Tapi kalau masuk dalam jamban, haram sebut nama Allah. Pak faham apa bahasa saya tu salah? Oh, maknanya kalau masuk dalam bilik air Ustaz, boleh sebut nama Allah? Boleh. Kita nak ambil wuduk tu, bismillahirrahmanirrahim, wuduk. Lepas tu pula sebelum nak basuh muka, nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Boleh Ustaz? Boleh, sebab dia al-khala' bilik air. Tapi kalau jamban, tak boleh. Pasal apa ya Ustaz cerita benarnya ni? Pasal bilik air kita hari ni, dia cantum dua-dua. Yang ni kita nak bahas ni. Betul tak? Rumah kita hari ni, kalau duduk rumah taman, dia cantum tulis dua-dua tu. Jadi apa? Nama tandas saja. Okay. Kalau rumah orang dulu-dulu, rumah orang kampung, dia akan buat dua macam tu. Dalam rumah ada bilik air, luar rumah jamban. Tu kata orang dulu mengaji. Orang lah Ustaz, hak duk jaga rumah, hak duk buat urusan rumah, hak duk jadi arkitek apa, tak tahulah. Hak mengaji ada juga, hak tak mengaji lagi banyak. Akhirnya dia pun buat rumah, buat tengok cantum semua sekali, buat tandas kecil ya. Dalam tu kolah ada dalam tu, hak segitiga tu. Satu, yang kedua mangkuk jamban pun ada. Baik. Kalau kata jenis tempat macam tu Ustaz, dia kira bilik air ke dia kira jamban? Jawapan dia kira jamban. Kan? Jadi kalau kata dalam tandas kami Ustaz, ada sekali dengan mangkuk tu Ustaz, jadi kita hukum apa? Kita hukum sebagai tandas. Jadi bila tandas, kita tak boleh baca bismillah dalam bilik air tu. Kita tak boleh sebut nawaitu raf'al hadasil asghari dalam bilik air tu. Tak boleh. Ataupun kita kena penyakit santau ke apakah, kadang-kadang nak mandi dalam bilik air tu, kita selawat lah apalah. Boleh Ustaz? Tak boleh. Allahumma salli, tu ada Allah, Allahumma salli, tak boleh. Lepas tu dah habis ambil sembahyang Ustaz, kami nak baca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad. Tak boleh Ustaz no dalam bilik tu. Tak boleh. Nampak gaya saya ada mangkuk. Habis tu nak buat macam mana Ustaz? Yang ni yang tujuan kita mengaji tu. Kita suka mengaji nak bagi selesai problem naknya. Macam mana nak buat Ustaz? Lah ni macam ni. Kalau kata siapa yang tak buat rumah lagi, nak buat rumah, kita cadang buat rumah bagi dia dua. Bilik yang satu, jamban satu. Buat macam tu. Kalau siapa boleh buat. Satu. Yang kedua, siapa yang memang tak boleh buat Ustaz, saya beli rumah memang siap dah. Kalau jenis macam ni, bila masuk dalam bilik tersebut, jangan baca sebut nama Allah, jangan sebut nama Allah di mulut, sebut dalam hati tak apa. Nak bismillah, bismillah dalam hati. Nak nawaitu rafa'al hadasil asghari pun dalam hati. Saat lagi nak baca doa, ambil wuduk Ustaz, dah habis wuduk nak baca doa, keluar pada jamban tu baru baca doa. Kan selama ni pakai doa redah baca bismillah macam tu saja kan, macam mana kan? Tu kata untung ngaji, untung. Walaupun tajuk simple lah, tapi untung ngaji salah. Kadang-kadang kita tak perasan benda yang kita buat tu kadang-kadang membawa kepada dosa. Sebut nama Allah dalam bilik air, dalam jamban, dosa.